TIA Chief Executive Datuk Syarul Helmi ada kaitan penjualan bond berjumlah 5 bilion yang diuruskan oleh M-Bank. Ya. Siapakah Datuk Syarul Helmi ni, Datuk? Datuk Syarul ialah CEO Terengganu Investment Authority, TIA. Dan TIA kemudiannya telah bertukar nama kepada One Malaysia Development Berhad ataupun 1MDB. Dan salah satu sebab kenapa TIA bertukar nama dan bertukar hak milik daripada sebuah syarikat Investment Authority Negeri Terengganu menjadi syarikat milik kerajaan pusat. Kan? Salah satu sebabnya ialah kerana penerbitan bond yang tidak dipersetujui oleh kerajaan negeri dan juga tidak dipersetujui oleh Kebawah Duli Sultan Negeri Terengganu. So Syarul tu ialah orang Jolo yang diletakkan di TIA. Sebelum kemudiannya TIA bertukar menjadi 1MDB. Okey. So peranan Jolo dalam TIA itu sebenarnya? Jolo dilantik sebagai penasihat Terengganu Investment Authority oleh Kebawah Duli Tuanku Sultan Terengganu bersama dengan seorang yang bernama Datuk Seri Aziz. Dua orang lah penasihat. Jolo ni memang seorang fund manager dan memang seorang yang sudah establish dalam perkara yang berkaitan dengan pelaburan ni. Okey, ada lagi? So, mengenai Datuk Dr. Aiman tadi tu, dengan family dia lah menerima banyak duit Okey. dari Jolo. Ya. Jadi keterlibatan keluarga Zeti dalam isu Jolo bagi duit tu, dia bermula pada TIA ke pada... Dia sebenarnya simple je. Apa sebab Taufik Aiman dan apa sebab Aziz Taufik Aiman dan juga Aziz Taufik ya? Ya. Anak dia Aziz nama dia? Anak dia. Ha? Dia nak beranak je. Aziz ke nama dia? Perlu terlibat dalam usaha sama. Ini bukan pasal terlibat dalam penerbitan bond yang kena faham Bond ini diterbitkan sebanyak 5 bilion. Ini yang dapat bantuan daripada M-Bank dan kemudian dapat bantuan daripada bank di peringkat antarabangsa. Tetapi apa tujuan bond tu diterbitkan? Supaya mereka ni ada modal untuk melabur. Macam mana Taufik Aiman dan juga Aziz Taufik, Abdul Aziz Taufik bin Taufik ini boleh terlibat dalam benda ni? Mereka tak ada kaitan langsung dengan usaha sama di antara 1MDB dengan Petro Saudi. Kena faham Apa yang berlaku ialah 1MDB apabila TIA tidak direstui penerbitan bond 5 bilion oleh Kebawah Duli Sultan dan juga oleh Menteri Besar Terengganu ketika itu, iaitu Datuk Seri Ahmad Said, maka 1MDB TIA telah pun diambil alih oleh kerajaan pusat dan kerajaan pusat telah membayar modal pertama yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri Terengganu sebanyak RM1 juta. 1 juta. So dalam arti kata lain, kalau ada pihak-pihak macam Wall Street Journal yang mengatakan bahawa 1MDB adalah sovereign fund, tak betul. Because modal yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia untuk 1MDB hanya RM1 juta, tak lebih daripada itu.
So itulah sebabnya yang menyebabkan 1MDB ni dia sudah menjadi sebuah badan pelaburan, tetapi dia tidak seperti Khazanah. Khazanah, ya betul, memang sebuah syarikat pelaburan yang menggunakan dana rakyat Malaysia 100%. Ini boleh dipanggil sovereign fund. Tapi 1MDB dia mendapatkan dana daripada pinjaman bank dan mendapatkan dana melalui penerbitan bond. Okey. So daripada penerbitan bond yang pertama tu, lebih kurang 5 bilion ringgit bond yang pertama diterbitkan. 1MDB hanya memperolehi lebih kurang 4.3 bilion lebih. Daripada 4.3 bilion lebih ini, 1MDB telah melakukan usaha sama dengan Petro Saudi. Siapa Petro Saudi? Petro Saudi ialah sebuah syarikat yang dimiliki oleh Prince Turki, anak ketujuh kepada Raja Abdullah. Raja Abdullah ni, anak dia ni antara anak kesayangan dia, kerana anak dia ni diletakkan sebagai Governor Riyadh. Riyadh ni ibu negara Saudi Arabia. Salah satu bandaraya yang terbesar di Saudi. So peringkat awal usaha sama tu mengatakan bahawa 1MDB perlu mengeluarkan modal sebanyak 1 bilion. Manakala Petro Saudi mengeluarkan modal dalam bentuk kapal-kapal cari gali minyak dan plot untuk cari gali minyak. Mereka ada hak untuk mencari gali minyak di Turkmenistan. Mereka ada hak untuk mencari gali minyak di Argentina. Okey. Cuma cari gali minyak ni bukan boleh selesai cepat. Kita menggali sampai mendapat tempat yang sesuai, barulah kita boleh berudi dan mengeluarkan minyak. So ia memakan masa. Yang menjadi masalah ialah 1MDB dia sepatutnya hanya keluar 1 bilion, tetapi akhirnya 1MDB sudah mengeluarkan sehingga 1.8 bilion. Jadi disebabkan modalnya datang daripada pinjaman ataupun penerbitan bond, maka adalah tak advisable untuk 1MDB meneruskan usaha sama tersebut. Okey. Dan ini menyebabkan akhirnya 1MDB telah berbincang dengan Petro Saudi dan Petro Saudi bersetuju untuk memulangkan kembali modal yang telah dikeluarkan oleh 1MDB berserta dengan keuntungan sebanyak 488 juta US dollar. So maknanya pelaburan dengan Petro Saudi tidak rugi. Cuma cara bayaran dia menggunakan notes yang Mahathir kata tak laku, tetapi sebenarnya notes itu laku dan ianya telah diambil alih oleh Aba IPIC. Telah diambil alih oleh Aba IPIC. Okey. Apa yang menyebabkan Taufik Aiman ini dan juga anak dia memperolehi keuntungan daripada transaksi di antara 1MDB dengan Petro Saudi? Okey. Dia dapat duit berdasarkan apa yang telah dikeluarkan oleh saudara Raja Petra hari ini. Mereka memperolehi duit hasil daripada pelaburan yang dibuat oleh Petro Saudi, oleh 1MDB bersama dengan Petro Saudi, dan salah satu pembayaran yang dibuat oleh 1MDB kepada Petro Saudi telah arahkan 1MDB untuk membuat pembayaran kepada anak syarikat Petro Saudi. So salah satu bayaran tu pergi kepada Good Star Limited. Cuma ketika arahan diterima, pihak 1MDB menyiasat dan mengenal pasti bahawa syarikat ini memang milik Petro Saudi. Dia anak syarikat Petro Saudi. Cuma kemudian dia
syarikat ini berpindah milik menjadi syarikat milik Jolo. Okey. Pertama kita kena faham. Adakah Jolo bersalah? Saya tak kata Jolo tak bersalah. Tetapi saya mengesyaki bahawa pertama, Jolo mungkin memperkenalkan. Jolo ni mewakili Prince Turki ya. Dia memperkenalkan Malaysia 1MDB dengan Petro Saudi. So ada kemungkinan dia telah dijanjikan oleh Petro Saudi pelaburan yang masuk daripada 1MDB kepada Petro Saudi, dia ada bahagian dia. Alah, ni daripada London telefon. Okey. Ada kemungkinan besar, ada kemungkinan besar apa yang diterima oleh Jolo di dalam akaun yang atas nama Petro Saudi peringkat awal, Good Star Limited, kemudian komisen dia ditukar nama kepada nama Jolo, syarikat tersebut. Syarikat yang menerima komisen 700 juta US dollar. Ini tanggapan saya, Okey. Persoalan dia, kalau Jolo memperkenalkan 1MDB dengan Petro Saudi, dia dapat komisen. Standard lah. Dia businessman, dia menyatukan dua entiti, dia dapat habuan. Kita tak pelik. Yang kita pelik hari ini ialah kenapa tiba-tiba Taufik Aiman, suami kepada Governor Bank Negara ketika itu, dan anak dia Aziz Taufik memperolehi dana berjuta ringgit daripada Jolo, hasil daripada duit yang 1MDB bayar kepada Petro Saudi, tetapi menerima arahan untuk disalurkan kepada anak syarikat Petro Saudi, iaitu Good Star Limited. Kenapa? Jadi ini jelas membuktikan bahawa kalau ada pihak yang patut dibawa ke muka pengadilan, nombor satu yang terang-terang makan rasuah ialah Zeti Akhtar Aziz. Kenapa? Kerana dia tak ada kena-mengena dengan urus niaga di antara Petro Saudi dengan 1MDB. Kecuali dialah yang telah meluluskan supaya duit yang daripada kerajaan Arab Saudi dan daripada Prince Turki ni dibawa masuk ke Malaysia sebagai dana pilihan raya yang diberikan kepada Datuk Seri Najib. Maknanya dia selaku Governor Bank Negara telah menerima imbuhan melalui akaun suami dan anaknya di Singapura, dan ini diterima kerana meluluskan kemasukan tersebut. Persoalan dia, bagaimana Datuk Seri Najib boleh didakwa di bawah Akta Anti-Money Laundering Act, sedangkan duit yang nak dibawa masuk itu sudah pun Datuk Seri Najib berikan surat dokumen kepada Zeti untuk disiasat. Dari mana asal usul duit ini? Adakah duit ini legal? Adakah duit ini ada unsur jenayah? Adakah duit ini ada unsur yang negatif yang boleh mendatangkan mudarat pada Datuk Seri Najib? Setelah Zeti siasat, Zeti telah meluluskan kemasukan duit itu. Tetapi yang menjadi heran hari ini, sudah terdedah bahawa Zeti punya suami dan anak dia mendapat habuan daripada Jolo kerana meluluskan kemasukan duit itu. Nampak tak? Yang peliknya, Zeti Akhtar Aziz tidak didakwa di mahkamah. Suami dia tidak didakwa di mahkamah. Aziz Taufik, anak dia, tidak didakwa di mahkamah. Jolo, the main culprit, tidak didakwa di mahkamah, malah tidak diambil keterangan dia. Nik Faisal yang menjaga akaun amanah Datuk Seri Najib. Okey. Begitu juga dengan
Joanna, pegawai M-Bank yang telah menerima arahan daripada Jolo supaya tidak memberitahu Datuk Seri Najib tentang transaksi akaun Datuk Seri Najib itu, tidak langsung didakwa di mahkamah, walaupun Datuk Seri Najib pernah cuba untuk menyaman dia ketika di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Kita tahu semua dikawal oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Saman itu tidak berjaya. Hari ini terdedah. Terdedah. Boleh tunjukkan SD tu. Hari ini terdedah bukti yang tidak boleh disangkal. Itu sebab hari ini saya minta supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin yang merupakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri pada ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang merupakan Menteri Dalam Negeri pada ketika itu harus menjawab, harus menjawab. Tengok, boleh nampak? Ini adalah akuan bersumpah Taufik Aiman, sebelah. Ini yang Raja Petra keluar ni hanya sebahagian. Yang saya keluarkan tu yang penuh. Bagi yang penuh tu. Okey. Bagaimana tuan-tuan, bagaimana Muhyiddin, Menteri Dalam Negeri ketika itu, dan juga Perdana Menteri hari ini boleh membiarkan orang yang dianiaya, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, yang dianiaya akibat daripada penyelewengan yang dilakukan oleh Jolo dengan bantuan Zeti Aziz. Tetapi orang yang benar-benar mendapat habuan, duit masuk puluhan juta ringgit di dalam akaun dia, mereka tidak didakwa di mahkamah. Tiba-tiba Datuk Seri Najib yang tak tahu duit dimasukkan ke dalam akaun beliau oleh manusia yang bekerjasama dengan Laut Tejo, iaitu Nik Faisal. Tiba-tiba Datuk Seri Najib boleh didakwa di mahkamah, sedangkan saksi utama tidak diberikan peluang untuk diambil keterangan dan tidak didakwa langsung. Tiba-tiba Datuk Seri Najib didakwa dan hari ini sudah dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan didenda sebanyak 210 juta ringgit. Letaknya keadilan, tuan-tuan. Inilah dia peninggalan Mahathir dan disambung oleh Perdana Menteri kita, iaitu Muhyiddin Yassin.